Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah As-Saff bermula daripada ayat ke-10 berakhir ayat ke-14 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu hendak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Dengan itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik dalam syurga Aden. Itulah kemenangan yang besar. Dan ada lagi limpah kurnia yang kamu sukai, iaitu pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang cepat masa berlakunya. Dan sampaikanlah berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah diri kamu pembela-pembela agama Allah, sebagaimana pengikut Nabi Isa ibn Maryam ketika dia berkata kepada pengikut-pengikutnya, siapakah penolong-penolongku dalam perjalanan kepada Allah dengan menegakkan agamanya? Mereka menjawab, kamilah pembela-pembela agama Allah. Telah Nabi Isa tidak berada di antara mereka, maka segolongan daripada kaum Bani Israel beriman, dan segolongan daripada mereka tetap kembali kepada kekafiran. Lalu kami memberikan pertolongan kepada orang yang beriman untuk mengalahkan musuh-musuhnya, maka jadilah mereka dari kalangan orang-orang yang benar. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia ini, pada malam yang berbahagia ini. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan dan keizinan oleh Allah lagi untuk sama-sama kita menumpang hidup lagi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang selalu saya ungkapkan, bahawa kehidupan ini adalah merupakan satu kesempatan
Kehidupan ini adalah merupakan satu modal. Dengan kesempatan modal yang Allah bagi kepada kita secara percuma, marilah kita mengisi ruang masa kita ini dengan perkara-perkara yang baik bagi melengkapkan diri kita, bekal perjalanan kita yang jauh, bekal perjalanan kita yang panjang, bekal perjalanan kita yang amat sukar. Alhamdulillah, kita dapat duduk dalam majlis-majlis ilmu, kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. InsyaAllah kita menunggu masuknya waktu isyak. Selama dalam keadaan kita berwuduk, niat beriktikaf, mudah-mudahan sepanjang kita menunggu masuknya waktu isyak, maka seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah, diberi pahala kepada kita seakan-akan dalam suasana kita melakukan ibadat solat itu sendiri. Untuk itu alhamdulillah, pada malam ni kita dapat lagi bersama-sama berkuliah, insya-Allah setelah kita bercuti dalam satu tempoh masa yang agak panjang, sekitar rasanya 4 bulan 5 bulan lebih kurang begitu kan. Walau bagaimanapun, inilah dia kehidupan kita. Seperti mana yang kita baca tadi, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah kata, kami jadikan hidup mati manusia ni bukan nak uji siapakah dari kalangan kita orang yang paling kaya, bukan nak uji siapa dari kalangan kita yang paling besar jawatan dia, bukan nak uji siapa dari kalangan kita yang muka dia handsome, tapi Allah nak uji siapakah di antara kita ni orang yang lebih baik amalan-amalannya. Dalam usia kita ini, kita mengisi masa-masa kita ini dengan perkara-perkara yang berfaedah. Seperti mana saya selalu sebutkan dalam kitab Matan Arba'in, kata Rasulullah, barang siapa yang menuju ke satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya satu jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah memudahkan tuan-tuan yang duduk dalam majlis ilmu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah destinasi yang kita nak impikan. Semua kita nak masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Hatta dalam doa kita, di antara doa yang banyak kita baca, iaitu doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta kepada Allah doa itu, dia baca. Kita banyak baca doa itu. Oleh itu Imam Al-Ghazali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, pernah menggariskan seperti mana yang pernah saya sebut. Kata Sayyidina Ali, siapa yang nak masuk ke syurga Allah dan dia nak lari daripada neraka Allah, maka hendaklah dihimpun dalam diri dia 6 perkara, kata Sayyidina Ali. Satu, kata Sayyidina Ali, dia mengenal Allah, Tuhan dia, lalu dia menunaikan segala hak-hak Allah. Dia kenal Allah, Tuhan dia dikenal, lalu ditunaikan segala hak-hak Allah. Perintah Allah kepada dia, dia buat sungguh-sungguh, ditunaikan sungguh-sungguh. Satu, tak banyak mana pun. Kalau kita duk fikir, kita duk kira, perintah Allah ni tak banyak mana pun. Mahyang sehari semalam 5 kali yang kita buat hari-hari. Puasa tunggu bulan Ramadan setahun sekali. Haji seumur hidup sekali. Zakat setahun sekali. Jadi banyaknya perintah Allah ni yang kena buat hari-hari. Solat aja, yang lain setahun sekali ada, seumur hidup sekali ada. Mana baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kenal Allah, lalu dia menunaikan segala hak Allah. Yang kedua, dia mengenal akan syaitan, kata Sayyidina Ali, lalu dia menentang akan syaitan. Dia menentang akan syaitan, musuh, adu Allah, maka dia tentang akan syaitan. Yang ketiga, dia kenal kebenaran, lalu dia ikut akan kebenaran. Ramai orang hari ini yang tahu kebenaran, tapi tak ramai orang yang boleh ikut kebenaran. Alhamdulillah, kita tengok ramai orang hari ini yang pakai purdah, baik lelaki baik perempuan, pakai purdah. Dulu tak nak pakai, sekarang ni orang ramai yang pakai purdah. Antara sebabnya denda 10,000. Maka pakailah, baik lelaki baik perempuan. Tapi Allah beritahu kepada orang yang buka aurat dia mati masuk neraka saja je. Orang tak reti, buat tak dengar sahaja kadang-kadang. Ni perangai setengah manusia.
Dia mengenal kebenaran lalu diikut kebenaran. Yang keempat, dia mengenal akan kebatilan, maka dia menentang segala kebatilan. Segala kebatilan itu ditentang. Yang kelima, kata Sayyidina Ali, dia kenal akan dunia. Dunia ni dia kenal. Seusia macam kita ni kena kenal dunia ni. Dunia ni inilah keadaan dia, tuan. Kesenangan yang sekejap, kesenangan yang menipu, kesenangan yang sementara. Wa bal hayatud dunya illa qalil illa mata'ul ghurur, kata Allah. Kesenangan yang menipu sahaja. Allah dah beritahu kepada kita. Kalau kita tertipu juga, tak tahulah nak cakap macam mana. Dia kenal dunia lalu dia ambil dunia ni, kata Sayyidina Ali, sekadarnya. Sekadar, jangan sampai dilupa kepada akhirat. Dan akhir sekali, kata Sayyidina Ali, dia mengenal akan akhirat lalu dikejar sangat-sangat kebahagiaan akhirat ni. Akhirat ni dijauh, tuan-tuan. Kita berusaha ke arah ke situ, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan akhirat kita ni. Yang kita buat sekarang ni ialah untuk mendapatkan akhirat kita, bukan untuk dunia semata-mata, tapi untuk akhirat, supaya kita bertambah ilmu dan bertambah amal. Tadi dalam kuliah duha saya ni pun, saya baru balik kuliah tadi, belum balik, tak balik terus ke sini pula. Jadi tadi kuliah dekat Jalan Soleh tadi. Jadi saya angkat lah, saya tanya orang, saya kata kalau dalam cawan ini ada air kopi, dia kata ada air kopi, sedapnya kopi. Ada air kopi, saya kata, macam mana caranya kita nak jadikan air kopi ni jernih, saya kata, macam mana cara dia? Maka ada yang jawab, kita minum semua air tu. Maka nanti kencing keluar jernih. Ada yang jawab tu, ada yang jawab kita minum, lepas tu kita ganti air baru jernih. Ada yang jawab kita curah air yang jernih tu sikit-sikit, lama-lama air yang hitam tadi akan keluar, kata dia. Saya kata gitulah beberapa kaedah. Satu, kita buang curah air ni, kita gantikan air ni. Tapi susah nak buat, kan? Susah, biasanya gitulah kita, susah nak buat, nak ganti dengan baru. Ada lagi yang lebih mudah sikit, kita isi dengan air yang jernih, lama-lama air tu jernih. Maka apa maksud dia cerita kopi ni? Macam itulah hati manusia, saya kata. Kadang-kadang hati kita ni berserang dengan sifat hasad, riak, ujub, takbur, sombong, bongkak, bangga diri, kadang-kadang benci kepada orang tak masal-masal. Maka kita kena masukkan sifat baik dalam diri kita ni sikit demi sikit dengan duduk dalam majlis ilmu. Lama-lama insya-Allah sifat kita ni akan jadi baik semua sekali. Sebab orang kalau duduk majlis ilmu, dia tidak ada hasad, dia tidak ada dengki, insya-Allah. Insya-Allah dia tak ada hasad dengki. Atau kalau diibaratkan kata-kata Imam Al-Ghazali, tidak akan menjadi muda seseorang kalau hanya sekadar mewarna rambut dia tadi. Kalau sekadar tu mewarna rambut, maka tak jadi muda seorang just hanya mewarna rambut. Rambut dah putih, dia cat akan jadi hitam, tak akan jadi muda, dia tetap tua juga. Dan tidak sihat seseorang itu selama hidup dia bergantung kepada ubat. Mana siapa yang duduk dalam surau ni, hidup dia dah memang kena makan ubat hari-hari, sebenarnya orang tu tak berapa sihat. Tunggu-tunggu aje lah siapa kat sini yang hidup dah bergantung kepada ubat. Ini bukan ngentam, peringatan. Peringatan. Dan yang ketiga, dia kata, apabila datangnya cahaya, maka hilanglah kegelapan. Surau tadi gelap, bila tuan-tuan buka lampu ada cahaya, maka kegelapan hilang. Maka sebegitu juga dalam hidup kita ni, bila ilmu masuk dalam diri kita, maka kejahilan tu hilang. Bila hilang kejahilan, insya-Allah kita jadi orang yang boleh datang kat dunia ni beri manfaat kepada orang lain, menjadi orang yang baik dan terus istiqamah ajak orang kepada perkara-perkara yang baik, insya-Allah. Itulah pentingnya ilmu ni, tuan-tuan, dalam kehidupan kita sangat penting. Maka seperti mana biasa, saya akan mulakan kuliah dengan memilih beberapa ayat daripada ayat Al-Quran. Tempoh hari di Parit Raja saya membacakan daripada ayat yang pertama daripada surah Shaf. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah kata bertasbih kepada Allah segala apa sahaja yang ada di langit, segala apa sahaja yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah dia Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wahai orang yang beriman, kata Allah, kenapa kamu selalu cakap suatu benda yang kamu sendiri tak buat? Allah murka kepada orang yang bercakap tapi dia tak buat. Ayat ni kalau kita tengok zahirnya banyaknya kena pada ustaz-ustaz macam saya yang bercakap tadi. Amat besar kemurkaan Allah, kebencian Allah kepada kamu yang bercakap tapi kamu sendiri tak buat. Itu banyaklah kalau nak kupas ayat itu. Itulah sama juga kita minta ayat ihdinas siratal mustaqim itu paling tak ada 17 kali kita minta. Ni bila masuk Rejab kita akan baca Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita minta budak dapat Ramadan. Sampaikanlah kita ni pada Ramadan. Sampaikanlah sampai Ramadan. Bila sampai, apa yang kita buat? Soalan dia, apa yang kita buat apabila kita sampai kepada Ramadan? Biasanya bila sampai Ramadan ni kita buat tak reti je dah. Berlalu Ramadan, seterusnya Ramadan, terusnya dan berlalu begitu saja. Jadi ayat ihdinas siratal mustaqim tu pun sama juga kita minta. Paling tak ada satu hari semalam 17 kali yang kita minta. Jadi jangan sampai kita minta kita tak tahu apa yang kita minta. Maka para alim ulama mengupaskan maksud ihdinas siratal mustaqim itu yang kita minta ada 5 benda. Yang pertama akidah yang betul. Akidah betul, sebab akidah ni penting, sangat-sangat penting. Kalau akidah ni tak betul, maka amal kita ni tidak diterima. Kita tak baca Quran, banyaklah ayat-ayat yang kita boleh baca kan. Kita tak baca hari ni. Yang kedua yang kita minta ilmu yang betul. Ilmu yang kita dapat itu ilmu yang benar, ilmu yang betul berlandaskan Quran, hadis, ilmu yang betul. Banyak orang dapat ilmu tapi ilmu songsang, ilmu terbalik, ilmu tak betul. Yang kedua. Yang ketiga, kata alim ulama, yang kita minta itu ilmu yang betul, iaitu amal yang betul. Ada orang dapat ilmu betul tapi amal pula tak betul. Amal ni betul. Yang keempat, kita minta rezeki yang betul. Dengan makna rezeki yang kita masuk dalam diri kita ni semua rezeki-rezeki yang halal, rezeki-rezeki yang baik, rezeki yang baik. Dan yang keenam, yang kelima, kehidupan yang betul. Kehidupan betul ni, itu yang kita minta tadi. Kehidupan kita betul. Kehidupan kita ni berpandukan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang kita cakap, kita hidup berwatakkan kepada watak Al-Quran. Kita hidup berwatakkan kepada watak Quran. Allah berfirman, faman kana yarju liqa Allah falyamal amalan salih wala yusyrik billah. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhan dia memang teringin nak bertemu Tuhan dia, maka hendaklah dia melakukan amal-amal baik. Jangan buat amal jahat, jangan fitnah orang, jangan mengumpat orang, jangan ambil harta orang, jangan memecah belahkan orang. Jangan buat amal baik, jangan disekutukan Allah dengan sesuatu. Sebab itu para alim ulama dia membahagikan amal-amal manusia ni kepada 5 bahagian. Saya tak pasti saya pernah sebut tak kat sini, tapi kalau pernah sebut pun tak apalah, kita sebagai pengulangan. Dia kata amal manusia ni, ada pen kawan? Ada pen, maka pen. Dia kata amal-amal manusia ni terbahagi dia kepada 5 bahagian. Amal manusia ni para alim ulama bahagikan dia. Saya bangun kejap. Dengar tak suara saya? Dia kata amal manusia ni terbahagi kepada 5 bahagian. Amalan-amalan
manusia ni kata dia dibahagikan kepada 5 bahagian. Yang pertama dia kata satu amalan dibalas dengan satu juga. Amalan satu dibalas dengan satu juga. Yang kedua, satu amalan dibalas 10. Yang ketiga, satu amalan dibalas 1000 hingga 70,000. Yang keempat, satu amalan tiada tidak dikadarkan. Berapa pahala ni, maka Allah tak letakkan berapa pahala ni. Dan yang kelima ni yang paling penting di antara perkara penting, amalan dinamakan amalan penutup. Satu, yang pertama satu dibalas satu. Kita buat satu, Allah tak ada balas kita dengan satu, iaitu perbuatan jahat. Apa dalil ni Ustaz? Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa buat satu baik kepada Allah, saya akan dibalas dengan 10 kebaikan. Wa man ja'a bis sayyi'ah, siapa buat satu kejahatan, saya tidak dibalas melainkan dengan satu kejahatan yang serupa. Al-keadaan dia tidak berinayah. Itu jahat. Dan sebaik ni tadi, itu tadi. Ini amalan baik. Yang 10 ni baik. Baik. Yang 70 ni pun 1000 hingga 70,000 ni pun baik. Ini baik. Itu pun orang tak nak buat juga baik. Kalau begitu besar pun baik, pahala Allah tak ada offer tu, orang tak nak. Sebab apa Ada orang tanya saya, kenapa Ustaz buat fikir dalam agama Allah ni besar pahala tapi orang tak nak buat? Kenapa Ustaz? Kenapa? Sebab Allah kata kepada Nabi, kalau apa yang kamu seru kepada manusia itu, sesuatu yang datangnya, untungnya datang segera, kamu tengok orang akan datang berbondong-bondong. Semayang ni, habis semayang angkat jadah 270, sampai ke sini orang semayang saya ingat. Tapi tak ada datang segera, lambat kan. Jadi orang pun tak ada lah, tak nampak tu. Yang ketiga, dia tidak dikadarkan ni. Amalan ni dia tidak kadarkan, iaitu amalan puasa. Amalan puasa ni Allah Ta'ala tak letak kadaran ni. Berapa pahala kita dapat. Ada orang kata kalau kita lama buka, saat kita sahur pukul 2 malam kan, kita sahur pukul 2 malam, kita buka pukul 12 malam. Kenapa lama ni? Ya pahala panjang sikit, lama lapar banyak sikit. Dah lagi kurang pula pahala. Lagi kurang pula pahala. Jadi sahur disuruh lambat, buka disuruh cepat. Siapa lambat sahur lagi besar pahala, siapa cepat buka lagi besar pahala. Hebat je lah. Kena tertentu. Macam mana jadi kan? Kita suami isteri kan boleh melakukan persetubuhan dan sebagainya. Tapi bila sampai di bulan Ramadan, stop. Walaupun dinding kau tak boleh, bukan jangan langgar. Inilah peraturan Allah. Banyak orang tak fikir kenapa. Yang orang fikir banyak kifarah lagi. Tapi orang tak fikir kenapa. Ini hukum Allah hebat dan sebab kita juga saya kata tadi kan, kita balik rumah buka PIS, ada ayat Belanda berpenuh-penuh kat botol. Mind clear nanti kan. Kita tengok saat bini kita tak ada, anak kita tak ada, kita tegur hanya sebotol lagi yang Belanda tu kan, sedap tak tahu awal kan. Tapi kita buat tak? Tak. Sebab apa? Kalau tak ada orang, kenapa tak buat? Kerana ada iman kita, ada agama kita. Maka kata Nabi, ya bina Adam, in salah adinukum, salah adamukum, salah amalukum. Kalau agama kau baik, cara kau baik, daging kau baik, maka perbuatan kau jadi baik. Ukuran manusia ni baik, dia tak letak pada muka, tak pada telinga dia, tak pada hidung, tapi letak kepada agama dia. Banyak dia faham agama, maka dia baiklah. Kalau banyak dia tak faham agama, dia buatlah benda jahat. Itu kita nak faham. Jadi ini amalan ni dia tak letak. Kalau kita puasa hanya tak makan saja, hanya tak makan je, 4 boleh tahan.
Mempawang, menahu, menempel kan. Maha jahat. Makan tak, tapi mata tengok maksiat. Jujur macam batu dah galak. Makan tak, tapi yang lain kita tu mata pahala tu besar. Dan yang sini yang paling penting, yang ada penting kan. Yang ni yang orang jarang tengok ni. Orang tengok fadilat. Yang ni orang jarang tengok ni, amalan penting ni. Tak salah tentang nak baca fadilat untuk naikkan semangat, aku tak salah baca lah. Tapi yang ni kita tengok. Amalan penentu ni kita kaki kepada dua, iaitu syirik dan disyirik. Kalau tuan-tuan buat amalan syirik ni, tuan-tuan buat amalan syirik ni, habis terus sekali amalan, habis terus sekali dia rosak. Faham Kalau buat amalan syirik. Tapi kalau tuan-tuan tak buat amalan syirik, insya-Allah pahala. Tuan-tuan faham maksud saya? Dibahagikan dia, para alim ulama bahagikanlah sebegitu kan. Dibahagikan sebegitu supaya kita nampak perbezaan beberapa perkara. Tak faham tanya tuan. Amalan pertama, satu kita buat, Allah Ta'ala balas dengan satu. Jahat. Tadi manja abil hasanati falahu asyru amsalih wa manja abil sayyiati falaiza illa mislah wa hum la yuzlamun. Dua, satu kita buat, Allah balas dengan 10. Kebaikan ni pun ada macam-macam pandangan lah. Ada yang mengatakan kalimah kebaikan ni lah kalimah la ilaha illallah. Tapi yang umumnya ialah segala benda baik. Kita jumpa orang senyum, kan, bukan senyum masa sawit naik harga je. Masa sawit naik harga senyum lebar sampai ke tepi, bila turun harga kuncup terus. Manusia gitu kan. Jadi senyum tu dapat pahala. Masalah besar ustaz, Covid. Kan, macam-macam lah. Kalau salam pun saya kata dah macam-macam dah. Ramai yang sakit jantung pegang. Yang ketiga, satu dia balas 1000 hingga 70,000. Yang keempat tu tidak dikadarkan. Pahala puas. Tak faham tanya? Puasa ni Allah Ta'ala tidak kadarkan kadarnya. Jadi jangan puasa hanya mulut dia tak makan. Mata pun kena puasa, jangan tengok maksiat. Telinga pun kena puasa, jangan ngumpat. Sekarang ni tangan pula yang nak buat fitnah. Jaga-jaga tangan, ting tekan. Ni jaga-jaga sekarang ni. Hantar pam cepat kan. Kemudian amalan yang paling penting yang kita kena tengok, yang ni tak apalah, yang 1, 2, 3, 4 ni tak bimbang sangat. Yang sana tu kita bimbang, yang ujung tu yang kita bimbang, iaitu amalan penentu ni. Menentu ni dia jadi nentu. Buat tak syirik. Kalau tuan-tuan buat amalan syirik, maka habis segala amal-amal kita. Rosak habis semua sekali. Kalau tak buat amalan syirik, maka okeylah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Sekolah Agama Johor, yang kitab yang baru keluar ni, khususnya pada tajuk perkara boleh memberi kesan. Di situ ada 4 pandangan. Ada 4 pandangan. Jadi siapa anggap sesuatu tu boleh beri kesan, kafir. Contohnya kita makan nasi, kita rasa nasi mengenyangkan, kena kafir. Kita suntik vaksin ni menyembuhkan kita, kafir. Saya dianggap boleh beri. Dan siapa yang menganggap Allah Ta'ala beri kuasa atau beri kelebihan kepada sesuatu tu sehingga sesuatu tu beri kesan, jadi kufur, jadi dia boleh jadi fasik. Yang selamat kita pegang, yang baru tidak boleh beri kesan. Yang beri kesan adalah Allah. Kita hanya disuruh sebagai berusaha dan berikhtiar. Dah masuk tu ke? Iya ke? Aku belum start lagi kuliah ni. Jadi ayat kita kena pada ayat, lepas tu kita masuk kepada kuliah kita tuan-tuan. InsyaAllah cepat ni. Apa kata Allah dalam ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, kata Allah, mahukah kamu aku menunjukkan suatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Ni ayat Quran bukan saya baca. Ni ayat Quran. Kita boleh buka ayat 10, 11, 12, 13, 14 surah As. Maukah aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih, iaitu modal dia kamu beriman kepada Allah. Kamu percaya kepada Allah, beriman kepada Rasul, 2,
serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah. Buat kerja untuk meletakkan agama Allah Islam ni berada di atas pesada yang paling tinggi. Islam ni tinggi, letak di situ. Buat kerja itu dengan harta benda dan jiwa kamu, dengan harta kita, dengan tenaga kita untuk tolong agama Allah, bantu agama Allah. Senang cakap, buat kerja dakwah supaya orang semua menerima Islam itu sendiri. Itu keadaan dia. Dan syariat itulah yang baik bagi jika kamu mengetahui. Dan dia kata, dengan itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman syurga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Itu kelebihan orang buat kerja untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, satu peniaga yang besar. Malah dalam ayat yang lain, lebih baik daripada orang yang beri makan, beri minum kepada orang yang menunaikan haji dan umrah. Orang yang beri air, beri makanan, beri minuman kepada orang yang beri haji dan umrah tu baik. Baik dah tu, bagus. Tapi orang yang buat kerja untuk tolong agama Allah tadi, supaya agama Allah berada di tempat yang sewajarnya, maka itu terlebih baik, kata Allah. Yaghfir lakum zunubakum, dia ampunkan dosa kamu dan tempat kamu dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai tadi. InsyaAllah kita menyambung kembali kuliah kita yang tertangguh. Nak berhenti azan ke terus? Kita terus Suasana syurga. Bagaimana keadaan syurga? Lalu kita baca keadaan neraka. Dan neraka ni kita dah baca, tak banyak sikit kita dah baca dah. Bila Allah kata hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari. Allah kata dalam neraka itu tidak ada makanan melainkan pokok-pokok yang berduri, yang tidak mengenyangkan dan tidak hilang lapar. Dia makan pokok tu, pokok yang berduri dia makan. Cuba tuan-tuan bayangkan duri sawit tu tuan-tuan makan, macam mana keadaan? Tercocok dah tertahan sakit dia, satu tu tercocok dah tak tertahan. Bagaimana kita makan pokok-pokok tu, pokok-pokok buah zakum dan sebagainya. Dan cuba tuan-tuan baca pula dalam yang lain, inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Air yang diminum oleh ahli neraka itu, kata dia, ialah air yang panas mendidih menggelegak seperti mana besi-besi tembaga yang sedang cair mendidih menggelegak. Bagaimana pula? Dan ghassaqa tu air orang yang dah mati busuk tadi, kan, busuk meleleh, bangkai tadi, nanah tadi meleleh busuk tadi, bangkai orang mati dah 3 minggu 4 minggu. Bangkai tikus pun kita tak nak minum, nak bangkai manusia, air meleleh busuk tu, air tu yang menjadi minuman ahli neraka. Itu kita dah baca dah. Dan benda ni kalau ditakdirkan kita masuk neraka, itulah tempat dia. Tadi sepupu saya meninggal dunia, saya sempat ziarah jugalah, tengok dia meninggal dunia. Dan tengok yang seorang lagi pula, tengok muka dia, tengok dalam hati saya kata, memanglah hebat ayat Quran ni. Ayat Quran ni dia memang cukup hebat lah bagi orang yang nak ambil peringatan, kan. Bila tengok dia masuk kubur tu tuan-tuan, bila tengok dia masuk kubur, isterinya pengsan 2 kali pengsan sebab lakinya meninggal dunia, anak dia. Tapi bila tengok dia masuk kubur tu, tepat seperti mana Quran kata, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma hawalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladzina za'amtum annahum fiikum syuraqa'u laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tazumun. Demi sungguhnya, kata Quran, kamu tetap akan datang kepadaku pada hari kiamat dalam keadaan sendiri-sendiri, seorang-seorang, dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang aku dah bagi kat dunia. 1 sen pun tak bawa, duit 10 sen pun tak bawa masuk ke liang kubur tadi, baju pun tak bawa, close spender krokodil pun tak pakai. Nak cakap apa lagi, kan? Nak tengok betapa benarnya kalamullah Al-Quran bagi orang yang nak tahu. Jadi bulan Ramadan ni kan, banyaklah baca Quran, matlaah Quran, tengok, ambil pengajaran di Quran. Niat baca tu,
minta supaya Allah beri kita petunjuk, kepahaman. Bila kita baca Quran ni kita dapat faham tuntutan Al-Quran tu sendiri, tuan-tuan. InsyaAllah Allah mudahkan kita boleh memahami. Kita baca Al-Quran tu kita boleh faham, insyaAllah. Maka dia kata kali ini pula kita cerita tentang suasana syurga. Kenapa Allah Ta'ala tunjukkan dua benda ni, tuan? Syurga dan neraka. Kan pilihlah nak pilih mana. Kalau orang nak pilih syurga, dia akan buat amal ke syurga. Kalau orang nak masuk neraka, dia buatlah amalan ke neraka Allah Ta'ala. Neraka lah kan. Sebab tu saya kata jangan sampai usia macam kita ni kita tak tahu ke mana kita nak pergi. Nak mana besok mati makcik, entah, tak pasti. Jangan ni buang terbiat lah jawab dia. Buang terbiat lah kan. Macam saya sebut lagi itulah di surah lain. Saya kata apa, zaman Nabi Muhammad, zaman peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi, Masyitah kerja dia sikat rambut dia saja, tapi dia masuk syurga. Anak Fir'aun, anak Perdana Menteri lah pada ketika tu, neraka tempat dia. Anak Masyitah bayi lagi syurga, tapi Fir'aun yang umur panjang neraka. Belum tentu, tuan. Jadi kita minta biar kalau kita ni usia panjang, umur berapa 80 mati masuk neraka, memang celaka badan lah. Kita nak biar usia kita ni bermanfaat, insya-Allah. Walaupun 50 tahun 60 tahun kita dah mati, tapi bermanfaat baik tadi. Ahli syurga kesemuanya tinggal dalam syurga dalam keadaan dan suasana aman damai serta selamat sejahtera tanpa suatu gangguan dan yang boleh menimbulkan sesuatu yang ataupun suasana yang akan menyusahkan fikiran mereka. Kita ni duduk kat dunia macam-macam. Cuba tuan-tuan tengok hadis yang ditulis kat depan skrin tuan-tuan ni. Dah berapa lama hadis ni tulis? Hadis ni tulis berapa lama? Dia kata hati manusia ni berubah seperti mana air yang mendidih berubah. Cepat sangat air mendidih. Kalau tuan-tuan tengok dia berubah. Hati kita ni sekarang ni kita ketawa, tak mustahil sekejap lagi, seminit lagi kita menangis. Kejap kita suka orang, seminit lagi kita benci pada seorang, kan? Itu kalau benci aja kepada orang, sebenarnya kita ada penyakit. Habis macam mana Ustaz boleh berubah? Nak buat macam mana manusia? Piagam tak piagam, dia peduli apa? Dia jadi tak faham kan? Kita nak cakap macam mana? Dia berubah. Cuma kita nak diri kita ni dia berubah ke arah kebaikan. Saya sebut seperti mana saya sebut dekat Baik Raja itu. Ada tak masa tuan-tuan tengok orang ni geram, tengok orang ni geram, tengok orang ni geram, tengok orang ni geram, semua geram aja. Ada tak ada? Tak ada. Bagus betul hati tuan-tuan. Saya ni kadang-kadang geram aja, kadang-kadang kan tak masal-masal. Kadang-kadang kita geram kerana orang baca panjang aja semayang. Geram betul aku panjang pula. Kuliah panjang pun dia geram. Wah, kalau kau tak nak dengar, kau balik aja kan senang. Semalam siapa yang kuliah dekat Muslimat, dekat masjid tu, orang komplain kan. Aku nak ketawa tengok orang perempuan komplain. Pasal apa? Ustaz kuliah asyik cerita kahwin dua je kata dia. Maka dia komplain. Saya bukan cerita sebab itu sajalah. Kalau kuliah ni kadang-kadang kan dia nak straight, kadang-kadang kita syurga neraka kan, ada senyum sikit, dia kata kau tegak aja kan. Tengok muka orang lelaki pun dah semua tak ada semangat lagi, nak kahwin baru saja je cakap. Jadi komplain juga. Saya kata saya bukan tahu masalah tuan-tuan, duduk sini banyak-banyak, saya bukan tahu apa yang ada dalam kepala tuan-tuan. Apa masalah tuan-tuan saya tak tahu. Saya lepaskan secara umum saja. Kadang-kadang terkena, kadang-kadang tak kena. Bila terkena tu baikilah. Yang kita marah nak buat apa? Tapi memang gitu. Kalau kita ada perasaan marah aja seorang, orang ni kita tengok marah, yang ni marah, yang ni kita tak suka, yang ni kita tak suka. Sebenarnya kita ada penyakit. Penyakit apa nama dia? Hasad. Apa dia hasad? Kata Nabi, al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul khatam. Dia akan makan kebaikan yang kita buat macam api bakar kayu kering. Jadi api macam mana Ustaz? Kita kena suka apa yang Nabi suka, apa yang Allah Ta'ala suka. Dan kita kena benci apa yang Nabi benci, apa yang Allah benci. Itu bila kita letak, oh ni betul, Allah tak suka ni, kita berpecah belah, Allah tak suka, maka kita jangan berpecah belah. Itu kisah. Dalam syurga tak ada. Tak ada perasaan. Kita ni kejap kan ketawa, kadang-kadang macam bangun pagi kan, kadang-kadang tak masa-masa kita muka macam beluntuk bayi rupa tu kan. Kadang-kadang bangun pagi senyum aja, perasaan kita marah aja.
Tak kenapa, tak tahu sebab apa marah. Tengok muka bini geram. Tapi tak tahu kenapa geram. Itu kena faham. Jadi dia berubah. Tapi dalam syurga tak ada seronok, tak ada asap, tak ada dengki, seronoknya hidup aman damai. Kan? Itu kehebatan dia. Tak ada cemburu, tak ada. Kat sini pantang ke? Cepat dia punya cemburu. Tanpa suatu gangguan yang boleh menimbulkan suatu suasana yang akan menyusahkan fikiran mereka. Ahli syurga itu tidak sedikit pun mempunyai perasaan iri hati dan dengki. Tak ada perasaan gangguan yang boleh ganggu kepala kita ni. Yang ni kita fikir nak bayar ni. Kan tak pakai topeng, jangan 10,000 ni, jangan kena takut kan. Sana tak ada. Relax, tenang setenang-tenangnya dalam syurga Allah Taala. Dan sedikit pun mempunyai tiada perasaan iri hati, dengki tak ada, nak dengki tak ada. Sedapnya duduk dalam syurga, tuan. Kalau hidup kita ni tidak ada dengki dengan orang, tuan, ada sedap, tuan. Tapi kalau dalam hidup kita ni penuh dengan asap dengki orang, tengok orang lain pakai ni kita risau, tengok orang ni pakai gini, kita tengok orang tu kena langgar, kita kata bagus padan muka kau. Itu perasaan tu sebenarnya penyakit tadi, kan? Di hati ahli syurga itu tadi perasaan tersebut. Ahli syurga itu kesemuanya berada dalam syurga, hidup dalam suasana kasih mesra, duduk di atas pelamin masing-masing. Tuan-tuan jangan tanya macam pelamin ni lopa ke Ustaz? La ilaha illallah. Bukan macam tu. Baik macam mana? Wallahu a'lam. Kita pun tak tahu, tapi yang terbaiklah tuan-tuan. Kalau Nabi kata dunia ni cecah jari tukang mangkuk, itulah dunia. Lautan tu akhirat. Boleh bagaimanalah agaknya akhirat tu punya hebatnya. Susah payah untuk dia kata, dan tidak sedikit pun merasa susah payah untuk memikirkan keselamatannya. Nak fikir selamat bawa duit ni, kat sini kan kita takut, bimbang aja. Sana tak ada fikir, memang selamat ni dalam syurga Allah Taala ni. Dan dia kata, dan kesejahteraan diri mereka, kerana ahli syurga itu sentiasa berada dalam keadaan suasana yang selamat dan sejahtera selamanya. Ini telah dinyatakan oleh Allah Taala dalam firman-Nya, innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhululha bisalamin aminin wa nadha'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimuhrajin. Sungguhnya orang yang bertakwa adalah ditempatkan dalam beberapa taman syurga dengan mata air yang terpancar padanya. Mereka dipersilakan oleh malaikat dengan berkata, masuklah kamu ke dalamnya dengan selamat sejahtera serta beroleh aman, dan kami cabut akan apa yang ada dalam hati mereka dari perasaan hasad dengki. Hidup tidak ada hasad dengki. Siapa boleh buang dalam diri dia daripada sifat hasad dengki? Alhamdulillah. Tapi siapa yang hidup dalam hati dia penuh dengan hasad dengki? Sebab itu Nabi kata, orang iman, kata Nabi, bandingan orang Islam dengan orang Islam ni, kata Nabi, tentang cinta mencintai, tentang berkasih sayang ni, kata Nabi, macam satu jasad. Kenapa Nabi ibaratkan satu jasad? Bila sakit satu anggota, kata Nabi, maka beranjak-anjaklah keseluruhan anggota yang lain. Saya buat misal dulu, kalau gigi kita sakit, mata kita tak boleh tidur. Gigi sakit, nyut, ada mata tidur. Mata kata, lantak engkau lah gigi, siapa suruh kau makan gula-gula? Tangan pun kata, padan muka kau gigi. Kaki pun kata, rasakan kau gigi. Ada macam tu? Tak. Mata kita akan bangun cari ubat, tangan kita akan ambilkan ubat, kaki kita berjalan, letakkan dekat gigi yang sakit tadi. Segitu kasih orang Islam dengan orang Islam ni. Tapi hari ni dicabut. Macam saya cakap lah, kita lama ni tuan, menjarakkan sembahyang kita ni jarak ni dah setahun lebih dah. Maka kita berdoa kepada Allah supaya sob kita ni satu hari dapat dirapatkan kembali. Sebab makin lama kita renggang, takut perhubungan kita menjadi makin renggang di antara orang Islam dengan Islam. Akhirnya bergaduh Islam yang untung, yang bukan Islam yang untung. Sebab tu Islam kena sayang pada diri dia. Seperti mana dia sayang diri dia, sayang saudara dia, sebegitu sekali tadi.
Kemudian apa yang didapati hati mereka? Perasaan asa dengki sehingga menjadilah mereka bersaudara dalam suasana kasih mesra, serta mereka duduk berhadap-hadapan di atas pelamin masing-masing. Ahli syurga itu juga dalam syurga tidak pernah mendengar sedikit pun percakapan yang sia-sia yang boleh menyebabkan dosa. Tak ada perkataan-perkataan yang sia-sia. Semua ada perkataan-perkataan yang baik saja. Malah apa yang didengar oleh ahli syurga itu adalah perkataan yang memahasucikan Allah Azza wa Jalla, serta ucapan salam antara seorang kepada seorang lain, dan juga ucapan salam Allah kepada kaum muslimin sebagaimana firman Allah, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Mereka tidak akan mendengar dalam syurga itu perkataan yang sia-sia, tak ada dan tiada pula suatu yang menyebabkan dosa. Mereka hanya mendengar ucapan selamat dari seorang kepada seorang yang lain. Habis perkataan tu aja tak? Tak, perkataan-perkataan yang menyedangkan, yang menyedak, kita dengar pun sedap dengar perkataan itu, kan? Semua benda makanan tak payah cerita lagi lah. Makanan itu banyaknya nikmat di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi orang nak percaya, bagi orang tak nak percaya, kita cakaplah alah, kan? Macam orang cakaplah, tan, ada satu masjid saya pergi, tan, saya ceramah masjid tu. Habis aja saya ceramah, maka orang tu kata apa, ustaz, macam mana ustaz tahu masjid ni ada masalah? Saya mana tahu, saya kata. Saya sampaikan aja. Macam mana ustaz tahu ustaz masjid ni ada masalah? Semua yang ustaz cakap tadi, kalau 10 kena ustaz dia kata. Ya ke dia kata? Ustaz, mana ustaz tahu? Saya tak tahu, saya kata. Tapi saya bercakap aja. Tapi jemputan kali kedua hari tu, Isra' dan Mi'raj, saya pergi untuk kali kedua. Dia kata apa ustaz? Totally semuanya berubah ustaz. Sekarang masjid ni penuh orang datang ustaz. Terima kasihlah ustaz. Dalam hati saya duduk fikir, ada manusia ni kita cakap mantul-mantul 40 kali cakap pun mantul-mantul. Ada manusia sekali kita cakap dia dah berubah. Itu rezeki. Bukan kita yang boleh ubah hati dia, kan? Bukan kita yang boleh mengubah hati-hati mereka, kan? Tapi kita sampaikan, dia nak dengar, insya-Allah. Dia nak ubah, insya-Allah Allah ubahkan jadi lebih baik, insya-Allah. Dan dalam firman Allah lagi salamun qaulan mir rabbir rahim. Mereka juga beroleh ucapan salam sejahtera dari Tuhan mereka yang amat mengasihani. Dan lagi firman Allah, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Dan malaikat pula akan masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu, memberi hormat dengan berkata, selamat sejahteralah kamu, berpanjangan disebabkan kesabaran kamu. Apa sabar? Kita ibadat semayang. Masuk waktu kita semayang, masuk waktu semayang, masuk waktu semayang, sampai puasa kita puasa. Bila sabar tu tuan-tuan, buat benda ni, tak ada ustaz pahala, tak ada. Dia buat, tetap dia buat kerana kesabaran dia, perintah Allah. Maka kamu akan amatlah baik balasan amal kamu di dunia dahulu. Allah Ta'ala bagi amalan yang berlipat-lipat kali gandanya. Besarnya pahala kepada orang yang sabar dalam amal-amal ibadat ni tadi, tan. Berhubung dengan syurga, macam saya cakap lah, tan, saya sini tak ada lah, tan. Tak ada penyakit COVID ni, tak ada, kan? Surau ni tak ada. Tapi ada 2 surau, 3 surau, tuan-tuan, yang kena cukup hebat. Semalam saya dekat Batu Pahat. Dia kata, ustaz yang duduk dengan ustaz Marin tu meninggal, Bilal. Saya kata, sakit apa? Dia kena COVID, ustaz. Kena COVID. Hari tu pula ada satu surau itu pun juga. Surau tu, tuan-tuan, dia betul-betul ikut betul-betul SOP. Tiba-tiba kena. Jadi bila kita duduk fikir, tapi nak buat macam mana? Dah Allah kata gitu, ma asaba min musibatin, setiap bencana yang menimpa di bumi, yang menimpa diri kamu sendiri, kata Allah, semua telah tertulis dalam kitab. Dan surau yang saya sebut tadi, yang kena 70 orang daripada jamaah surau tu masuk hospital kena COVID-19.
Satu surau 70 orang, 60 orang, 70 orang. Satu lagi 80 orang. Kalau surau dia boleh 80 orang, bermakna ramai tak jamaah surau ni. Ni ada 80 orang ni, lebih kurang ni. Tapi bila kena sekarang ni kalau tuan-tuan lalu surau tu dan mengalahkan klinik dah mengalahkan klinik dah. Pasal COVID tu penuh daripada luar pintu pagar sampai ke dalam pintu, masuk dalam surau penuh dengan COVID punya maklumat tu, punya bagusnya. Tapi bila kuliah saya pergi hari tu, penuh orang. Dia penuh orang kan? Dia penuh duduk. Saya buat orang tak takut. Alah ustaz, kita belajar agama. Kalau Allah kata kena ustaz. Kalau Allah kata tak kena. Nak buat macam mana kita dah usaha ustaz, kata dia. Betul juga kata. Tapi sabar dalam duduk. Majlis ilmu tu penuh tuan. Saya sampai duduk terfikir, tak tahulah macam surau tuan-tuan juga agaknya kan. Tapi surau tu sebulan, tak silap saya ada 34 kuliah begitu. 34 kuliah. Kalau 34 kuliah lah tuan-tuan kira lah berapa banyak agak-agaknya. Kan? Kalau satu kuliah ustaz dia bagi 150, 34 kuliah berapa duit tu? Jamuan tak kira lagi tu. Mana datang duit? Kalau datang sekadar buat kubah pula, mana datang duit ni? Kerana keyakinan dia tuan-tuan. Tapi macam saya cakaplah tadi, ibarat drama belum berakhir. Semalam saya sebut amal ibadat kita ni macam pokok asam. Sekarang ni bunga asam tengah bunga lebat, penuh bunga ni, penuh teritik bunga ni kan. Kita duk fikir banyaklah dapat buah ni kan, banyaklah. Rupanya bila kena angin panas, hujan panas, luruh jadi 2 biji alat-alat. Jagalah kita ni, semayang kuat, puasa kuat, haji kuat, kita baca Quran, kita ingat pahala kita tentu banyak kan. Tiba-tiba ada perasaan hasad dia. Rupanya 2 ketul aja pahala dapat. Aduh mak, kalau begitu penat aja tuan. Wallahualam. Okey. Dan malaikat pula akan masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu beri hormat, salam sejahtera. Kenapa? Kerana kesabaran kita. Ada orang 80 tahun dia bersemayang tuan. Ada orang 90 tahun dia semayang. Kita ni adalah 50 tahun agaknya kan. Ada ke 50 tahun kita semayang? Ada ke? Entah masa kecil-kecil entah semayang tak tidak. Kan sekarang ni takut baru 2 bulan ni. Takut baru 2 bulan kita punya action saya kan. Tiap-tiap waktu semayang kat masjid. Lama dah, baru 2 hari. Rupanya baru 2 hari. Yang dulu kita tengok istiqamah di semayang. Kuat di semayang, tahajud tak tinggal. Semayang tasbih tak tinggal. Ada seorang saya ngajar dekat tu. Satu hari dekat surah Sa'diyah tu ada seorang. Satu hari 2 kali dia semayang sunat tasbih. Habis dia tanya saya, ustaz macam mana ni ustaz, boleh ke tak ustaz? Dah awak dah bisa, alah bisa, tegal biasa. Orang Melayu dulu kata alah bisa, tegal biasa. Oleh kerana kita dah biasa. Oleh kerana kita dah biasa duduk kuliah ni, pasal kita dah biasa. Kalau tak biasa, kejap tengok jam, kejap tengok dinding, kejap tengok jam, kejap tengok dinding. Sial panjang pula ustaz ni. Kalau dah biasa ni tak ada. Jadi macam tu juga orang sembahyang. Kita ni pasal kita tak biasa daripada awal. Ni kan, ni nak puasa ni kan, nak tunggu ni baca Quran ni. Kalau nak tunggu Ramadan besok baru baca, memanglah payah nak dapat khatam. Sekarang ni kita dah mula sebulan aku kali ni nak dapat sekali khatam, paling tak ada sekali khatam, dapat insya-Allah dapat khatam. Berhubung dengan syurga dan penghuninya serta keadaan yang dan suasana yang dalam syurga itu telah dinyatakan juga oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Di antaranya sesungguhnya kumpulan yang mula-mula sekali masuk ke syurga, rupa mereka adalah sebagai bulan purnama. Lawahnya macam bulan purnama, cantik lawahnya. Jangan kata macam bulan rupa ustaz. Diumpamakan bukan rupa bulan. Tu kena faham tu kan. Cantiknya kita tengok kan. Kalau dia puji, dia tak sebut engkau laksana matahari. Biasa engkau laksana bulan kan. Kau laksana bulan kerana cantiknya, indahnya bulan tu. Bila dia purnama 12 penuh tu kali 15 kan. Seumpama bulan kata dia. Kemudian yang menyusul sesudah mereka itu mempunyai rupa sebagaimana bintang yang cemerlang berkelipan. Kan? Kata dalam hadis lain, kita tengok makhluk di langit ni, tengok di bumi nampak bintang tu kan kelipan. Makhluk di langit pula tengok di bumi. Rumah yang ada baca Quran seperti mana bintang berkelipan tadi.
Tu. Dan cahaya sangat terang di langit. Para ahli syurga itu tidak membuang air kecil. Tak ada buang air kecil. Buang air besar tak lagi, tak ada. Jadi jangan cari tandas. Tandas mana tandas? Toilet. Kita ni tak boleh tahan. Makin kita tua, la ilaha illallah. Kejap-kejap nak kencing, kejap-kejap nak buang air kecil. Betul tak betul? Saya hari tu tuan-tuan, orang petik sawit tak habis. Pilih petik sawit tak habis tu, tengok pokok banyak buahnya. Alamak sayang ni kata. Maka cakap rumah kata nak buat apa? Kita beli galah. Belilah galah. Nak potong sendiri konon-konon. Beli berapa batang? Satu batang tu 20 kaki, dua batang 40 kaki. Jadi satu batang tu 10 kaki. Bermakna 20, 50 kaki. Rumah kata boleh ke? Tengoklah ni kata. Tapi rupanya innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Allah tak suka orang sombong. Bila naik tu suruh dipijak belapan. Pijak ujung tu pijak. Nak angkat galah ni dah 50 kaki. Dia angkat sana terlepas terpentung kepala. Alamak kata pegang pijak betul-betul lah. Dia pun pegang tarik sana. Yang sana tarik sana pula jatuh. Nak dirikan itu baru nak diri tu. Lama-lama Allah kuat. Diri juga galah tu. Diri gini. Kan. Aduh cakap. Cari pelepah pula. Dapat cangkuk pelepah. Alhamdulillah. Baru nak tarik rebah lagi. Naik lagi. Lama-lama suruh cakap. Pegang kuat-kuat lah sikit. Naikkan balik. Dapat cangkuk buah. Tarik buah tu tak gugur. Pokok sawit yang besar tu begitu besar tu 50 kaki tu bergoyang macam ni. Goyang buahnya tak jatuh. Alah. Rumah kata macam mana? Baliklah saya kata. Dah pukul 11.30 ni. Nak ada tazkirah jemaat dekat Pek Sakai kata. Sebiji buah tak gugur. Nak bayangkan. Nampak kita tak kuat dia kan punya tak kuatnya. Sana tak. Orang yang masuk ke syurga dia tak buang air besar. Sini boleh tak buang air besar? Sumbatkan. Ikatkan kalau patut kan. Sana sini buang air besar kejap-kejap. Makin kita tua ni kejap la ilaha illallah satu hari semalam tak berapa kali juga kan. Betul tak betul? Sama lah kita. Dan dia kata dan tidak pula berludah. Tak ada khayak pui tak ada. Dan tidak berhingos, tak ada hingos. Dan tidak sikit mereka sikat mereka terbuat daripada emas dan peluh mereka berbau minyak kasturi. Peluh pun bau wangi. Ini kita naik lemas kita. Main badminton dengan orang kawan tu main badminton. Kita duduk naik lemas. Perasapan mereka daripada tangkai kayu gaharu yang harum. Isteri-isteri mereka adalah bidadari yang bermata jelita. Mata pun cantik. Sekarang orang mata siap letak apa? Nak cantikkan mata, letak tojung mata, letakkan punya macam-macam pun tak lawa juga. Kan dia besarkan mata, bulu kening letak bulu palsu macam bulu itik tu. Kadang-kadang pun tak cantik juga. Sana memang cantik, bermata jelita. Dan para ahli syurga mempunyai satu macam watak sebagai satu sahaja. Berapa? Bentuk rupanya adalah seperti bentuk bapa mereka. Iaitu bentuk Nabi Adam tinggi 60 hasta ke atas. Satu je sama bentuk je. Tinggi sama-sama 60 hasta. Lawa, tegap badan dia, perkasa, gagah. Ini kita ada yang pendek, ada yang ketot, ada yang hitam, ada yang putih. Sana tak macam begitu. Habis macam mana ustaz? Kita akan hancur tubuh kita. Nanti tubuh baru. Roh lama. Tu hakikat dia. Maka mengenai saya baru baca satu keratan lah yang orang kata kita bila mati roh balik. Tahu tak? Kata almarhum Harundin Allah yarham Harundin kata tak ada balik. Dia bila dah masuk dia tak keluar balik. Yang orang kata balik 3 hari balik tu menanya isteri dah tak betul. Mengenai kenikmatan yang dikurniakan oleh Allah kepada ahli syurga adalah di luar dugaan akal fikiran kita. Kita tak terfikir, tak terbayang. Dan tidak dapat digambarkan oleh akal manusia perihal hakikat nikmat syurga. Tak boleh nak dibayangkan. Nikmat syurga tu tak boleh nak dibayangkan dengan fikiran kita, tak boleh dibayangkan.
perasaan yang telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah bersabda yang bermaksud, aku, yakni Allah telah sediakan untuk seluruh hamba-Ku yang soleh suatu balasan syurga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah dilihat dan belum pernah didengar oleh telinga. Macam mana? Belum dilihat oleh mata, mata tak pernah lihat, telinga. Kalau kat dunia ni yang paling sedap tuan-tuan tengok apa dia? Masing-masing kita kan, ada orang suka tengok laut, ada orang suka tengok bunga, ada orang suka tengok binatang. Tapi apa nikmat mata yang paling sedap? Kemuncak dia. Macam kita, saya cakap ke tuan, makan ni yang paling sedap apa? Sampai mana kemuncak makan? Mari saya kata, ingat tak? Dulu saya pernah tanya, sampai mana kemuncak makan ni? Bila dia kenyang, habis bersetubuh sampai keluar air mani dah habis apa tu? Apa lagi kan? Yang kita dengar kemuncak ni, orang main bola, kemuncak orang main bola sampai mana? Main bola. Bila bola tu masuk gol, itu kemuncak dia pun jerit, kiri kanan dia tendang gol. Itu kemuncak main bola. Main badminton kan, saya main dekat-dekat itu main kan, bila semih tu orang tak dapat angkat, kita punya jalan ngepak ya. Tapi ke semih orang gini, semih belakang angkat, tu jam kita rasa berbulu mata kita. Jadi itu nikmat dunia. Nikmat dunia ni illa qalil illa mata'ul ghurur, kalau kita lihat. Tapi nikmat syurga tak boleh nak dibayangkan macam mana sedapnya agaknya. Wallahu a'lam. Okey, dan belum pernah terlintas dalam hati seorang manusia, bacalah firman Allah, jika kamu mau, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persiapan yang dirahsiakan, persediaan yang dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang indah dipandang dan menggembirakan. Kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala siapkan untuk kita. Yang kita semayang, yang kita puasa, yang kita baca Quran ni kan, apa yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita, kita tak tahu. Yang penting kita istiqamah, itu hak Allah. Justru itu nikmat yang ada di akhirat. Tidak ada persamaan dengan nikmat yang pernah kita lihat dan rasa di dunia ini. Tak sama. Sekalipun agak ada persamaan, tetapi persamaan itu hanyalah mengenai nama aja sahaja. Nama aja sama, tapi hakikatnya dia tak sama. Sedang keadaan dan sifat hakikat sudah pasti jauh perbedaannya. Andainya nikmat yang dikurniakan Allah Ta'ala kepada syurga di akhirat nanti bersamaan dengan nikmat yang dikurniakan kepada manusia dalam dunia ini, tentulah sudah ada mata manusia yang melihat, telinga yang telah mendengar atau telah terlintas dalam hati manusia nikmat yang ada di syurga ini. Padahal dunia ini perkara yang tidak pernah berlaku. Ini tak pernah berlaku. Kita dapat begini dan sebagainya, kita tak nampak lagi kan. Dia tak sama. Cuma pada sebutan kita dengar begitu kan, tapi tak sama. Pendek kata, manusia tak ada sakit, tak ada risau, tak ada pening, tak ada rusing, darah tinggi tak ada, kencing manis tak ada, lemah jantung tak ada, go out pun tak ada. Sini kita nak makan ni bukan tengok, nak makan kita tua Abang Wan, nak makan kari kambing banyak, bini kita cuit. Saya pula favourite saya udang, tuan-tuan. Entah kenapa udang tu daripada zaman saya kecil, udang dengan ketam. Jadi bila dah tua-tua ni, kita itu yang kita sedap makan, goreng dengan, beli yang baru, goreng dengan bawang sikit, potong bawang putih sikit, goreng kan. Tapi bila makan gaot. Jadi kita nak makan pun dah gertak-gertak macam tu, berani-berani pun takut kan. Sana tak ada, pelantaklah apa benda nak makan. InsyaAllah sedapnya kan. Ni keadaan dia beza ni. Kalau nak cerita tuan-tuan tak terhabis cerita nikmat. Sebab itu Nabi Allah Idris, bila dia dah masuk syurga ni, dia tak nak keluar lagi. Kan, dia dapat masuk syurga ni, dia tak nak keluar lagi dah. Terus dia tak nak keluar lagi dah. Jadi kita ni tak dapat lagi kan. Kita tunggu sajalah. InsyaAllah kita sambung balik. Walau bagaimanapun, itulah yang diceritakan dalam agama. Kata seorang ulama tasawuf, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ni tuan, dia menyebutkan dalam kitabnya Kul hadhihi sabili, katakanlah sesungguhnya inilah jalan aku, inilah jalan aku. Dia kata bagi manusia tu ada 9 sifat yang akan membinasakan hidup manusia.
Jaga-jaga terhadap 9 sifat ni, membinasakan hidup kita. Yang pertama, kata Said Muhammad Alwi Al-Maliki, sifat yang akan membinasakan manusia, sifat ragu-ragu terhadap agama. Ya ke Ustaz? Ya ke Ustaz? Ragu-ragu terhadap agama. Bahaya. Jadi jangan ragu-ragu. Yang kedua, kata dia, takbur dan bangga diri. Sifat sombong, takbur, bangga diri. Aku ni begini-begini. Bahaya. Akan membinasakan hidup kita. Sombong, takbur, bangga diri. Yang ketiga, riak. Yang keempat, hasad, dengki dan penipuan. Hidup penuh dengan hasad, dengki dan penipuan. Yang kelima, kurang mengasihi saudara seagama dan suka berburuk sangka. Ini membinasakan hidup kita. Yang keenam, hubbud dunia. Kasih, terlalu cinta, terlalu sayangkan dunia. Yang ketujuh, cinta pangkat dan harta. Sangat-sangat nak pangkat, nak harta. Membinasakan hidup kita. Yang ke-8, bakhil, kedekut, tai hidung masin. Yang ke-9, dia kata sifat yang ke-9 binasakan, iaitu terpedaya dengan diri sendiri, tertipu dengan kelebihan yang ada pada diri dia sendiri. Itu sifat, kata dia, yang membinasakan hidup manusia. InsyaAllah bulan depan kita sambung yang menyelamatkan hidup manusia. Ada 14 sifat. Di antaranya bertaubat kepada Allah banyak-banyak. Jadi sampai situ insya-Allah kita berhenti. Kita panjang usia, kita sambung balik kuliah ni pada masa yang akan datang. InsyaAllah kita masuk kepada tajuk berkaitan dengan neraka pula. Bila nak habis kitab ni Ustaz? Tuan-tuan, saya kuliah di Parit Semerah tu, Kampung Tengah, dah lebih kurang 22 tahun dah. 21 ke 22 tahun dah. Sini baru lagi. Saya ingat adalah 10 tahun sini agaknya. Sana 22 tahun. Nak masuk 22 tahun tak habis-habis lagi. Yang pentingnya bukan habis, yang pentingnya kita faham dan kita beramal dengan apa yang kita faham, insya-Allah. Pada hari itu saya rasa tak ada kemiskinan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa futuhatika. Kama nawwartar arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairaz dzikir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.